Assalamualaikum, saya Muhammad Salman bin Omar akan membentangkan tajuk media dan cabaran mengekalkan kespaduan. Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat yang mempunyai kaum yang pelbagai. Walaupun memiliki perbezaan, kespaduan dalam masyarakat masih dapat dicapai. Hal ini dapat memastikan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan damai. Media massa iaitu media elektronik, media cetak dan media sosial berperanan penting dalam mengekalkan kespaduan yang telah dicapai ini. Justru itu, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi untuk mengekalkan kespaduan ini. Antara cabaran tersebut ialah penyebaran maklumat palsu, kewujudan sistem pendidikan yang berbeza aliran, penguasaan ekonomi dan perbezaan pekerjaan, tidak memahami budaya dan adat rasam kaum lain, dan yang terakhir, kurangnya penghayatan terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Bahrudin akan menerangkan mengenai langkah mengekalkan kesepaduan nasional. Salah satu media bagi mengekalkan kesepaduan nasional adalah melalui media cetak. Di samping menjadi saluran penyebaran maklumat yang utama di Malaysia, media cetak juga berperanan dalam menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dalam negara. Contoh bahan penyebaran maklumat melalui media cetak adalah risalah, buku, akhbar dan sebagainya. Meskipun diramal akan punah pada tahun 2040, namun kehadiran media cetak tetap menjadi keperluan sebagai medium penyebaran maklumat yang alternatif dan juga relevan. Antara sumbangan media cetak yang dapat dilihat adalah ketika Tanah Melayu hendak menuntut kemerdekaan. Media cetak memainkan peranan penting di mana menyebarkan informasi agar dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina dan juga India bagi menentang British. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ashnira Ilya binti Aslan akan membentangkan langkah-langkah mengekalkan kesepaduan. Antara langkah-langkah dalam mengekalkan kesepaduan ialah melalui media elektronik. Media elektronik boleh dibagikan kepada 3 bahagian iaitu televisyen, radio dan telefon bimbit. Ketiga-tiga media elektronik ini mempunyai fungsi yang sama dalam mengutarakan berita yang tepat dan sahih. Sebagai contoh, dengan menyiarkan filem, dokumentasi mengenai kemerdekaan, siarkan iklan yang berkaitan perpaduan serta memainkan dan menyiarkan lagu negaraku di radio dan di televisyen. Dalam rancangan RTM, iaitu melalui TV1 dan TV2 telah menyediakan untuk rancangan swasta tempatan yang meliputi genre drama bersiri, telemovie, hiburan, majalah dan dokumentari. Oleh itu, media elektronik seperti televisyen, telefon bimbit dan radio mempunyai peranan yang cukup besar dan sangat penting dalam menyiarkan dan menyebarkan maklumat mengenai perpaduan. Jelaslah bahawa media elektronik telah banyak menyedarkan masyarakat untuk bertolak ansur dalam mengekalkan kesepaduan nasional bagi mewujudkan keamanan dan keharmonian negara. Saya Nur Aslina akan meneruskan pembentangan iaitu cara-cara mengekalkan kesepaduan melalui media sosial. Seperti mana yang kita ketahui, media sosial merupakan interaksi sosial iaitu medium baru dalam perhubungan dan komuniti. Kehidupan yang semakin moden ini telah memudahkan masyarakat berhubungan dari jarak jauh seperti penggunaan WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter yang semakin popular pada masa kini. Perkembangan media sosial telah memberikan banyak faedah kepada masyarakat terutamanya dalam meningkatkan kesepaduan rakyat. Komunikasi di media sosial menjadikan pemikiran dan kecerdasan manusia serta melahirkan inovasi baru dalam proses etika dan peradaban. Oleh itu, sebagai masyarakat yang mementingkan etika dan peradaban, penggunaan media sosial haruslah digunakan dengan sebaiknya tanpa berlaku percetusan ataupun penyebaran maklumat palsu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur An-Nazira binti Sukir alias Sukiran akan membentangkan mengenai cabaran dalam mengekalkan kespaduan nasional yang telah dikecapi selama ini. Antara cabarannya ialah penyebaran maklumat palsu. Teknologi maklumat sememangnya memudahkan pelbagai urusan, terutamanya menjadikan masyarakat lebih peka dengan keadaan sekeliling. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa teknologi maklumat juga dapat digunakan untuk melakukan perkara yang tidak baik, seperti menyebarkan maklumat palsu. Hal ini sangat merugikan pelbagai pihak, terutama mereka yang mudah percaya dengan sesebuah berita tanpa usul periksa. Jika berita yang tidak sahih dikongsikan kepada orang ramai, sudah tentu akan mencetuskan kesalahpahaman. Sebagai contoh, berita yang mengapi-apikan sesebuah kaum dengan kaum yang lain. Ini sudah tentu akan menjadikan
kesepaduan masyarakat menjadi koyak. Sebagai pengguna yang bijak, kita hendaklah menggunakan teknologi maklumat ke arah kebaikan. Kerana bukan saja dapat membantu diri sendiri, kita juga dapat membantu orang ramai, masyarakat dan juga negara. Cabaran mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi selama ini ialah kewujudan sistem pendidikan yang berbeza. Hal ini adalah hal yang serius dalam memastikan hubungan antara masyarakat terjamin. Jika hal ini dipandang remeh oleh semua lapisan masyarakat, perpaduan antara kaum akan mengalami kegagalan. Kelemahan hubungan etnik ini perlu diselesaikan dan ia perlu kepada sistem pendidikan satu aliran sebagaimana yang dilaksanakan di negara jiran seperti Singapura, Indonesia dan juga Thailand. Kewujudan sistem pendidikan yang berbeza telah menimbulkan isu resis dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Sistem pendidikan vernakular ini telah menyebabkan isu perpaduan antara kaum semakin hangat. Sebagai contoh, penumbuhan sekolah jenis kebangsaan Cina. Akibat penumbuhan sekolah ini, majoriti pelajarnya adalah orang yang berbangsa Cina sahaja. Jika ianya berlaku, pelajar hanya akan berada dalam komuniti dan kelompok yang sama dan ia akan menyebabkan mereka tidak bergaul dengan bangsa lain dan akan memandang serong terhadap orang lain. Mereka juga tidak akan mengetahui budaya yang terdapat di Malaysia. Jelas bahawa sistem pendidikan yang berbeza aliran ini menjadi cabaran dalam mengekalkan kesepaduan nasional di Malaysia. Saya Nur Alfira binti Muhammad Ali ingin membentangkan tentang cabaran mengekalkan kesepaduan nasional yang telah kita kecapi selama ini, iaitu dari aspek ekonomi, iaitu dalam penguasaan ekonomi dan juga perbezaan dalam pekerjaan. Dalam sektor ekonomi terdapat jurang yang luas dalam penguasaan ekonomi di mana kebanyakan orang Melayu menguasai sektor pertanian dan orang Cina menguasai sektor perniagaan dan juga perdagangan. Impaknya wujud jurang pendapatan yang berlaku dan ketidakseimbangan pendapatan berlaku dan ini membawa kepada ketidakseimbangan dalam masyarakat majmuk. Perbezaan dalam pekerjaan pula telah mewujudkan jurang ekonomi antara kaum. Kesannya dapat dilihat di mana sektor perniagaan masih didominasi oleh orang Cina, orang India bekerja sebagai penoreh getah dan orang Melayu dalam sektor pertanian. Perbezaan pekerjaan ini membataskan interaksi sosial antara mereka dan kesannya perasaan prasangka dan perkauman semakin kuat dan menebal dan ini akan menyukarkan lagi perpaduan. Cabaran seterusnya dalam mengekalkan kesepaduan nasional yang telah dikecapi selama ini ialah tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Secara amnya, terdapat 3 kaum utama yang mewakili negara Malaysia, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Ketiga-tiga kaum ini mempunyai perbezaan yang sangat ketara dari segi fizikal sehinggalah budaya dan adat resamnya. Bagi sesetengah individu, perbezaan ini bukanlah sesuatu masalah yang besar. Namun, terdapat juga masyarakat yang kurang memahami dan tiada sifat tolak ansur sesama sendiri sehingga menyebabkan masalah perkauman masih wujud di Malaysia. Sebagai contoh, membangkitkan isu sensitif perkauman, menghina kepercayaan agama lain dan bersikap mengagung-agungkan etnik masing-masing. Seharusnya, perbezaan ini dijadikan sebagai satu aset terpenting negara kerana setiap budaya dan kaum memiliki keunikannya yang tersendiri. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang rukun, kita hendaklah saling menghargai sesama sendiri dan bersikap terbuka dalam segala aspek. Amalan Amani akan meneruskan pembentangan iaitu cabaran mengekalkan kesepaduan nasional ialah penggunaan bahasa kebangsaan. Menurut perkara 152 dalam kurungan 1, Perlembagaan Persekutuan memaktubkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen. Secara keseluruhannya, permasalahan ini merangkumi penggunaan bahasa Melayu secara menyeluruh. Kita perlu mengetahui peranan bahasa kebangsaan kepada kita agar dapat mengatasi cabaran tersebut. Antara peranannya ialah mengekalkan sifat cinta akan bahasa kebangsaan dan menyebarkan kebaikan kepada seluruh kaum mengenai bahasa, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi pengajian dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antara rakyat jelata. Kita dapat melihat bahawa masalah ini semakin berleluasa. Golongan penutur majoriti juga berbahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Perkara ini kerana mereka seakan malu jika tidak fasih berbahasa asing tersebut ketika bertutur, yang menyebabkan bahasa kebangsaan akan terhakis sendirinya. Maknakan tidak, untuk menyamai peranan bahasa dalam diri, hendaklah kita sendiri menghayatinya. Marilah kita memartabatkan bahasa kebangsaan agar tidak sirna dalam peradaban. Kesimpulannya, penggunaan media massa memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kesepaduan nasional. Hal ini demikian kerana media massa dapat mengeratkan hubungan dalam
kalangan masyarakat tidak mengira kaum, bangsa dan agama. Namun, penggunaan media massa ini memberi impak yang negatif sekiranya masyarakat tidak menggunakan media massa ini dengan sebaiknya seperti penyebaran berita palsu atau tidak sahih sehingga mencemarkan nama dan imej seseorang individu tersebut. Bukan itu sahaja, cabaran dalam mengekalkan kesepaduan nasional ini turut dititik beratkan bagi menjamin keamanan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Oleh itu, kerjasama daripada semua pihak amat penting dalam usaha untuk memastikan kesepaduan nasional ini dapat dikekalkan selamanya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.